Okey, seterusnya, seminar kecergasan dan pengurusan berat badan ini diteruskan lagi dengan ceramah yang bertajuk Pencegahan Kecederaan. Sesi ini adalah sesi yang terakhir. Speaker kita yang terakhir ialah seorang pegawai pemulihan perubatan dari bahagian Perubatan Sukan Institut Sukan Negara. Dalam dunia sukan, namanya tidak asing. Beliau ialah Puan Faizah binti Mat Jaiz. Sedikit biografi tentang Puan Faizah. Beliau merupakan seorang pegawai fizioterapi yang bertugas di bahagian Perubatan Sukan Institut Sukan Negara Malaysia, graduan diploma dari Universiti Teknologi Mara UiTM 2001 dan beliau menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda kepujian Rehab Gunaan Fizioterapi University Teesside UK pada tahun 2007. Beliau yang telah berkhidmat untuk atlet kebangsaan selama lebih 19 tahun telah menguatkan semangat dan minatnya itu berterusan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas bekerja di Institut Sukan Negara dengan pakar perubatan sukan, pakar bedah ortopedik, pasukan perubatan sukan dan saintis sukan untuk memastikan bahawa semua atlet di bawah jagaannya menerima rawatan. Kegembiraan dan kepuasan dapat dirasainya apabila beliau memberi rawatan kepada atlet-atlet kebangsaan dalam apa jua jenis sukan, terutamanya atlet sukan berpasukan. Beliau yang sebelum ini adalah atlet kebangsaan dalam sukan bola jaring telah menceburkan diri dalam sukan tersebut sejak tahun 2002 sehingga 2016. Selain itu, beliau telah diberi kepercayaan oleh Institut Sukan Negara untuk menjadi pegawai fizioterapi Malaysia untuk Kesukan Commonwealth 2002 dan 2006, Sukan Asia, Sukan C, Sukan Olimpik Remaja, Pemuda Asia, Deaflympic Games, World Netball Championship dan World Youth Netball. Jadi, bagi tidak melengahkan masa lagi, kami mulakan dengan sedikit video untuk perkongsian bersama. Dipersilakan.
Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Faiza binti Majais. Saya ialah seorang fizioterapis yang sekarang ni berkhidmat di Institut Sukan Negara. So pada hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan serta pengalaman saya dalam topik pada ini yang kita akan ketengahkan ialah mengenai pencegahan kecederaan sukan. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puspanita Kebangsaan yang sudi menjemput saya. Sekurang-kurangnya saya dapat berkongsi ilmu bersama semua hadirin pada hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin pada hari ini yang masih lagi bersama-sama kami. Slot saya especially dapat memberi manfaat kepada semua hadirin pada hari ini dan juga dapat dikongsi bersama dengan mereka yang disayangi di rumah untuk ahli keluarga, insyaAllah. Pada sesi ini kita akan apa yang kita akan cover pada sesi ini ialah mengenai apa itu kecederaan sukan, rawatan asas kecederaan dan juga pemulihan ataupun recovery sukan. So basically apa itu kecederaan sukan? Ramai yang tahu bila kita bermain, selalu orang fikir kecederaan sukan ni bila kita bermain sukan je kita akan dapat injek, tak juga. Sekiranya kita jalan-jalan, tiba-tiba kita terselir kaki pun, itu pun dipanggil kecederaan sukan, iaitu kecederaan kepada tisu badan yang disebabkan oleh pendedahan kepada pelbagai impak yang menjejaskan struktur badan. So kita boleh lihat kat sini lah, macam Datuk Lee Chong Wei ni yang mengalami kecederaan pada bahu yang mendapatkan rawatan medical masa tu, dan juga ini antara one of our cyclist yang mengalami tusukan kayu sewaktu perlawanan, sewaktu kejohanan cyclist. Alright. Apakah punca-punca kecederaan sukan? So basically punca kecederaan sukan kita boleh bahagikan pada 3 faktor utama, iaitu faktor manusia, faktor peralatan dan juga faktor persekitaran. Untuk explain lebih detail, faktor ini boleh kita pecahkan pula kepada punca intrinsik, iaitu berkaitan dengan diri atlet itu sendiri, dan juga fungsi ekstrinsik, iaitu daripada luaran. Punca intrinsik ni kita boleh lihatlah umur, faktor umur. Boleh untuk penerangan lebih jelas mengenai umur ni, kalau the older you get, degenerasi telah berlaku dalam body kita ni, kita memang akan ada berisiko yang tinggi untuk mengalami kecederaan. And then size dan berat badan juga memainkan peranan penting untuk penyumbang penting. Sekiranya kita bersenam dengan saiz kita yang besar, kita put more loading kepada kita punya sendi, kita juga boleh mengalami kecederaan. And so pengalaman seseorang yang mempunyai, saya bagi contoh, kalau saya bekas pemain bola jaring, yang masa mula-mula saya mencubukan bidang dalam bola jaring, sering berlaku kecederaan pada jari sebab kita tak biasa dengan sukan tu. Once kita semakin berpengalaman, kita tahu macam mana kita nak tackle sesuatu sukan tu. Itu antara satu yang ni lah. Dan juga struktur badan. Antara saya boleh explain kat sini, kalau macam kecederaan ACL contohnya sering berlaku kepada wanita disebabkan oleh struktur demografik badan wanita itu sendiri yang mempunyai keluasan pinggul, kelebaran pinggul yang besar yang menyebabkan stres lebih banyak kepada kita panggil ACL. And kita beralih pula kepada punca ekstrinsik. Antaranya ialah persekitaran, mungkin faktor cuaca, cuaca yang panas boleh menyebabkan kita cedera. Pakaian amat penting. So kalau setengah-setengah sukan tu, kalau you nak berlari, you pakai pakaian yang bersesuaian, yang selamat. And then peralatan sukan, right? Antara yang saya boleh jelaskan kat sini, sebagai contoh, setiap sukan mempunyai keperluan kesesuaian yang telah ditetapkan. Antaranya macam sukan bola jaring, macam zaman saya dulu dah ada macam sukan kasut khas yang dihaskan untuk bola jaring. So sekiranya kalau kita menggunakan, ada perbezaan apabila kita gunakan running shoes dengan kita menggunakan netball shoes design khas untuk suatu sukan tu, yang mana dia memberi kontrol yang lebih kepada sendi ankle kita untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan pada ankle. Seperti mana kita tahu, ankle and knee adalah antara jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku pada sukan-sukan seperti bola jaring, bola sepak. Seterusnya faktor pesaing. So dalam sukan tadi awal, saya harap anda semua terhibur dengan video yang saya selingkan di awal sesi saya tadi. Sebabnya saya nak memberi gambaran bagaimana faktor-faktor intrinsik, ekstrinsik ni. So dengan video tadi, dengan penerangan yang saya berikan, kita nampak faktor pesaing. Sekiranya macam permainan bola sepak, bila kita di-tackle oleh opponent kita, itu adalah faktor yang ada daripada luar, kita panggil external
faktor yang kita tak boleh elak. So dalam punca-punca intrinsik dan juga ekstrinsik ni sebenarnya ada yang kita boleh kawal, ada yang kita tak boleh kawal. Okay, so yang boleh kawal tu yang sebenarnya kita berusaha untuk mencegah. Okay, lakukan pencegahan kecederaan. Okay, alright. Apa itu keselamatan sukan? Kita untuk dijelaskan lagi ialah sesuatu usaha untuk meminimalkan risiko kecederaan atau penyakit dari pendedahan kepada hazard ataupun ancaman. Okay, so antara yang paling yang senang untuk dijelaskan, kita perlu mempunyai budaya bersukan dengan selamat, faham dan patuhi peraturan sukan. That's why dalam setiap sukan dia ada rules and regulation, especially dalam team sport lah, sebabnya kalau tidak dia tak boleh nak control situation, so akan ada tackle yang berbahaya. Okay, so sorry slide ni. Okay, itu antara ni lah. And then sediakan semakan keselamatan, contohnya pastikan persekitaran dan peralatan adalah selamat. Okay, okay, bagi keselamatan diri, tadi Cik Kam dah jelaskan detail pasal dehydration ni, tapi saya just ingin menegaskan untuk kecederaan sukan ni selalunya memang normally kita galakkan minimum kalau lay person 6 hingga 8 gelas sehari, tapi sebenarnya seorang tu bersenam dengan aktif perlu minum bersesuaian lah dengan kadar perperluan yang bagi setiap individu. Okey, ianya ialah bagi mengelakkan daripada berlakunya kecederaan, okey, seperti muscle cramp, ya. Right. Okey, semakan keselamatan ni saya tujukan, saya nak explain detail sekiranya sesuatu kejohanan yang dijalankan, kita ikut macam kalau cikgu kan dia bawa atlet, perlu ada pelan keselamatan, pelan tindakan kecemasan, sebab kita tak tahu injury ni boleh berlaku dia bila masa. Okay, so antara yang paling basic, setiap tim perlu bawa bersama peti pertolongan cemas, first aid kit tu mesti kena lengkap macam yang dalam gambar tu lah kalau kita tengok. And then sentiasa periksa padang, gelanggang, tempat latihan. Okay, so dalam video saya tadi tu kita nampak apabila ada satu insiden di mana pemain bola sepak tu dia mengambil lajak, berlaku perebutan bola masa tu, dia terambil lajak, ada meja yang bola sepak tu kan diletak tu berdekatan dengan lain. Actually dah agak jauh, tapi sebabkan momentum player tu menyebabkan kepala dia terhantuk di meja yang berada berdekatan tu. So selalunya di dalam satu gelang pertandingan ataupun kita perlu lihat di mana dia tak boleh ada macam berdekatan kerusi. Kalau macam bola jaring kan dia perlu ada jarak yang khas untuk itu sebab kita nak elakkan daripada berlaku kecederaan. Yang lagi yang saya boleh explain, pernah dalam pengalaman saya bekerja berlaku kecederaan, 3 kecederaan berlaku pada satu tournament pada hari yang sama, di mana ketiga-tiga atlet tu dia injured pada tempat yang sama. Apabila dilihat terdapatnya satu macam gam yang melekat di court tu, sebab kan dekat Malaysia ni kita guna pakai ada court badminton, court bola jaring. So bila dia tanggalkan court badminton gam tu, line badminton tu, dia tak bersihkan secara menyeluruh, secara baik, menyebabkan ada gam yang melekat, dan di situlah di mana atlet apabila dia berlari dengan pantas, dia landing, dia pijak, landing, dia turning, dan masa tu memang injured ACL, injured meniscus, okay? And kita kena pastikan keselamatan atlet sepanjang masa, okay? Susun peralatan dengan baik, okay? Di tempat yang sesuai dan sentiasa pentingkan keselamatan untuk semua. Okay, kita hari ini topik kita ialah mengenai pencegahan kecederaan sukan, tapi kita akan sekali lalu menerangkan mengenai ligament sprain, muscle strain, dislocation, fracture, okay, heat stroke dan hypotonia. Kalau kita panggil ligament sprain ni, okay, ialah kalau kita tengok ini, nampak ke model saya? Okey tak? Ni. Okay. So basically ini ialah model lutut. So kita boleh tahu, saya just terangkanlah, ini kita panggil patella tendon. Tendon ialah penghubung di antara, okay, penghubung di antara apa? Okay, penghubung antara ni, sebab ni terus tukar tulang, dia ada penghubung di antara masa dan juga tulang. Tengok ni So selalunya dia ada quadricep muscle kat sini. Alright, dia attach dekat quadricep muscle dengan ni. Ini patella tendon. Ini panggil tendon. Perbezaan lah. Just to review lah, recap balik. Okay. Kalau ligament, ini ialah ligament kita panggil. Okay. MCL, LCL, sebab dan dalam ni kita boleh nampak lah yang common selalu berlaku ialah
ACL dan juga PCL. Selalunya common ACL lah yang ramai nak tahu kan. Sebab ligamen ni bertindak sebagai penstabil kepada sendi. Itu sebab sekiranya kita mengalami salah satu kecederaan pada ligamen ni akan berlaku ketidakstabilan kepada sesuatu sendi. Okay? And then muscle strain, ini saya punya model. Saya bawa model lah untuk memudahkan kita explain. Ini antara ni adalah muscle. So kalau fikir kita nampak kan muscle sebab ini kita panggil kalau kita kecederaan pada otot kita panggil muscle strain. Okay, the next one is dislocation. Okay, so dislocation ni boleh berlaku sekiranya kita nampak di bahu kan. Okay, kita punya sendi ni, kita punya tulang ni terkeluar daripada soket ni. Memang terkeluar habislah. Dalam video tadi pun ada banyak yang berlaku dislocation. So itu dipanggil dislocation. Okay, kalau fracture, okay, dalam kalau fracture dia boleh berlaku kat mana-mana tulang. Tadi tu satu insiden di mana apabila atlet tu kena tackle dekat bahagian dia punya tulang keting, kita panggil tulang tibia ni, dia boleh patah macam tadi kan, fracture 2 tu. Okay, alright, sorry. Okay, so dia boleh juga kita nampak obviously patah yang betul-betul 2 tu, ataupun dalam sukan banyak berlaku kita panggil hairline fracture di mana dia hanya ada berlaku sedikit je, macam satu line saja. Itu juga diklasifikasikan sebagai fracture. Itu antara common lah yang paling kerap apabila berlaku ankle sprain, terdapatnya macam eversion fracture di kita panggil fifth of base of metatarsal, tulang yang di-attachkan kita punya ligament. Okay? And then heat stroke. Okay? Heat stroke ni banyak berlaku apabila pendedahan kepada aktiviti cuaca panas lah selalunya bercakap Malaysia ni. So selalunya dia suhu lebih daripada 40 darjah. Ada banyak faktor kepada heat stroke. Kadang-kadang dehydration, tak cukup air, pendedahan kepada cahaya. So selalunya kita kena bawa atlet ataupun siapa yang mengalami heat stroke ni. Dia ada simptom lah, beberapa simptom tanam, pening, headache, peningkatan kepada blood pressure dia. So ada banyak beberapa kita panggil simptom yang kita boleh lihat lah kepada heat stroke ni. Dan cara rawatan dia yang paling mudah ialah kita bawa atlet tu ke tempat yang duduk. Okay, kita kena longgarkan pakaian dia, libatkan kaki dia, okay. And then kita kena letakkan ais, kadang-kadang kita letakkan tuala sejuk ataupun ni di tempat-tempat yang macam groin, bawah armpit untuk kita reducekan body temperature dia, okay. Sebabnya terdapat peningkatan secara mendadak kepada increase in dia punya heat body. So selalu itu yang management yang akan dibuat di dalam sukan lah. And hypothermia ialah pendedahan kepada cuaca yang terlalu sejuk. Contohnya kat Malaysia ni jarang juga, kecuali kita duduk dalam aircon yang terlalu sejuk, itu pun boleh juga. Saya pernah ada satu experience di mana masa tu saya bawa atlet bola jaring, kita pergi New Zealand, kita daripada negara cuaca panas, tapi seorang atlet ni dia mengalami dia very skinny atlet lah, kurus sangat. So bila dia bertanding, dia mengalami cramp dan juga menggigil. So apa yang kita manage masa tu, kita akan bawa dia, masa tu kita bawa dia ke tempat yang panas. Sebaliknya kita bawa ke tempat yang panas, kita selimutkan dia beberapa layers, and then kita keep on fluid, tambah air garam ni semua, dan juga baru dia akan recover. Sekiranya kedua-dua masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 30 minit, selalunya memang terus bawa ke emergency lah, jangan tunggulah. Dan juga satu lagi simptom, kalau cramp tu dia semakin naik daripada calf pergi ke kita punya hamstring, quadricep, dia akan menaikkan ni sebab kita tak nak tiba-tiba nanti dia punya heart muscle boleh jadi cramp juga. Itu antara benda-benda yang harus diingatkan lah. Okay. Alright, and then kapsul sendi koyak kita panggil. Dalam bahasa Malaysia kapsul sendi koyak, kita panggil, selalunya orang panggil meniscus tear. Kalau kita lihat kat sini, you boleh nampak kan? So ni antara kita panggil medial dengan lateral meniscus, selalunya berlaku kat sini lah. Okay. Kadang-kadang saya pernah dalam pengalaman saya bekerja, ada orang yang mengalami ni, bila saya tanya mekanisme macam mana dia mendapat meniscus tear ni, mekanisme dia ialah toileting. Toileting, duduk mencangkung toilet, bila dia bangun dia dengar bunyi pump. So rupanya dia mengalami itu. Itu antara ni lah. So berhati-hatilah, selalunya kadang-kadang with degenerative changes yang berlaku kepada kita punya meniscus ni boleh menyebabkan kecederaan juga. Okay. And then concussion, tadi dalam video you all ada nampak kan perasan berlakunya hentakan, pelanggaran dan hentak kepala antara dua player, yang itu kita panggil concussion. Sebenarnya terdapatnya gegaran di dalam
brain dia, itu menyebabkannya. So ada management untuk concussion lah, dan juga antara yang biasa juga kecederaan dalam abdomen yang itu perlu dimonitor lah, selalunya komplain sakit. Yang ni susah nak ni, kita memang kena bawa berujuk dengan pakar lah untuk rawatan susulan. Okey, mekanisme tadi, video tadi memang sangat jelas bagaimana menerangkan mekanisme kecederaan seperti pertembungan, okay, hentakan secara langsung direct hit, okay, terjatuh, and aktiviti yang berlebihan. So selalunya mekanisme ni dia ada banyak, sebab aktiviti berlebihan ni selalu boleh direlatekan. Kalau kat Malaysia ni kita panggil weekend warrior. So selalu memang orang kata dia tak melakukan aktiviti tu pada high intensity, but suddenly weekend dia main tournament. Itu antara benda-benda yang boleh lead to injury lah ya. Okay, kita pergi kepada kita punya main agenda hari ini ialah pencegahan kepada kecederaan sukan. So kita nak buat usaha untuk menghalang atau mengurangkan severity kecederaan badan yang disebabkan oleh mekanisme. Mekanisme ni boleh luar dengan dalam sebenarnya. Tadi saya dah terangkan kan, intrinsik, ekstrinsik yang kita boleh kawal dan tidak boleh kawal. Okay, so tips pencegahan kecederaan, okay, basic sebelum, semasa dengan selepas. So sekarang ni ada sebelum kita menjalankan sesi latihan, kalau kita memang tak pasti, kita tak sure kita punya ni, sebaik-baiknya even as a lay person, kita harus melakukan kita punya yearly medical check up lah. Dan itu satu yang baik lah untuk kita ni, sebab kita nak mengelakkan daripada tiba-tiba kita melakukan sesuatu aktiviti ni without knowing yang kita punya jantung mempunyai masalah, jantung lah especially kan, supaya kita nak mengelakkan daripada masalah cardiac arrest yang sering berlaku. Baru ni pun ada insiden kan, yang saya akan explain kemudian. And then tadi Puan Zuraifah dah cover, memang clear sangat latihan yang berjadual, okay, berjadual, dilakukan secara sistematik, jelas, terang. So hopefully semua orang dapat memulakan latihan secara ada unsur maju, okay, lakukan regangan, okay, dapatkan bantuan jurulatih. Ini antara yang penting lah sebenarnya, sebab ramai yang melakukan senaman tanpa mempunyai panduan. Kadang-kadang memang sekarang ni Google kita boleh tengok, YouTube kita boleh tengok, tapi kita tidak dapat, tak ada siapa yang monitor kita sebenarnya. Itu yang penting, adanya jurulatih ataupun sekurang-kurangnya ikutlah macam kelas yang fun, macam aerobik yang ada guru, kadang-kadang dia boleh monitor, dia boleh tengok kita punya, sebab kita perlukan panduan yang betul untuk kita bersenam dengan selamatlah mengelakkan daripada kecederaan. Okay. Periksa kemudahan peralatan di tempat, rules and regulation kita dah terangkan tadi. And then kalau mempunyai masalah sebelum ni, ada cedera, kalau nak pakai alat-alat injury prevention macam knee guard, ankle guard boleh and ambil makanan yang seimbang untuk sukan. Selalunya yang paling penting dititik beratkan, jangan ambil makanan terlalu dekat dengan aktiviti sukan. So should be minimum of 2 hours, but depending on how much you take lah sebenarnya. So selalunya 2 jam tu adalah yang selamat lah. Sebab boleh tahulah waktu kita bermain tu, kita nak tahu, kenal diri dari orang lain. Kadang-kadang kita boleh rasa sebab kita nak bersenam tu, kita terlalu, kita rasa full kerana ada yang muntah. So tu yang benda yang kita kena ni lah. Alright, and then bermain ikut peraturan, okay, rules and regulations setiap sukan tu perlu dititik beratkan, okay, tingkatkan masa dan intensiti secara beransur-ansur, okay. Alright, so selalunya bersukan pun kalau kita ni, kita ada gradually lah, kita jangan start tiba-tiba je kita nak pergi buat sprint macam tu. So kita buat secara warm up dulu, so semasa tu penting kita untuk increase kita punya heart rate apa semua tu, baru kita buat pada aktiviti. So selalunya warm up kita tu mimic towards kita punya tu, supaya kita nak elakkan daripada sudden increase in intensity during kita punya aktiviti, okay. Gunakan teknik yang betul, and then elakkan latihan yang berlebihan. So selalunya memang latihan yang berlebihan ni memang kita nampak lah, even di kalangan atlet pun ada berlaku ni, sebab kadang-kadang coaches contohnya ataupun kita buat modulation training tu terlalu mendadak peningkatan dia punya intensity. So ini pun kita perlu jagalah, and then selepas cooling down, okay, ambil masa yang cukup lah untuk pemulihan. Saya ingin menjelaskan kat sini lah, kalau kita kenal diri kita, kalau kita nak mulakan macam hari ni, Puan Zuraifah dah bagi guidance, everything untuk kita training, kita kenal diri kita. Kalau tanya saya yang pernah bermain bola jaring sebelum ni, saya ada masalah kecederaan pada lutut saya yang kita panggil osteoarthritis, early osteoarthritis.
walaupun muda tapi tak guna mana sebenarnya. So lutut dah macam tua. So apa saya buat, saya bagi contoh diri saya lah sebab saya tak pasti orang lain. Tapi saya buat aktiviti secara gradually. Saya buat jalan, kalau saya buat aktiviti berjalan, saya tahu diri saya sebab kalau saya buat hari-hari, saya start having, saya punya lutut kadang-kadang saya rasa ketat, tak boleh ni. So saya selalunya akan buat satu hari, rest satu hari. And then saya buat the next day. Macam tu. Okay? Okay, ambil pemakanan yang seimbang. Okay? And penjadualan latihan, semula latihan. Okay? So selalunya kita monitor lah kalau memang diri kita, kita kena tahu. Jangan compare orang. Jangan tengok, masalahnya kita tengok YouTube, tiba-tiba walaupun dia kata beginner, tapi beginner tu tak sesuai untuk kita. So kita kena buat mengikut kapasiti diri kita. Kalau kelajuan tu walaupun beginner, buat ikut kemampuan kita. Itu penting tu sebab kalau tidak, kita exercise sehari, kita rehat 10 hari. Tak mampu nak buat sebabnya lutut ketat kan. Macam-macam lah. Okay. So ini tadi berbalik kepada pre-participation. Saya just kongsi sedikit gambar-gambar bagaimana di Institut Sukan Negara kita melakukan pre-participation selain daripada normal medical check-up, blood test, x-ray semua tu ada ni. Sekiranya atlet tu injured, kita boleh nampak gambar pertama tu doktor dia buat scan untuk melihat apakah kecederaan tu. So kalau atlet tu dia injured, dia tak mampu untuk meneruskan latihan, atlet tu akan direhatkan. Okay, penting tu sebabnya kita tak nak dia berlatih ataupun bertanding dalam keadaan dia injured. So dia perlu menjalani proses recovery dengan baik. Okay, so ini antara yang penting lah. Dan paling penting kita tahu hangat diperkatakan di mana baru ni Euro 2020 pun ada yang mengalami cardiac arrest. So pre-participation, medical check-up, screening ni semua penting untuk kita mengelakkan daripada berlakunya cardiac arrest lah. Okay, ada perbezaan cardiac arrest dan cardiac attack tu. Cardiac arrest dan heart attack. So sebab cardiac arrest ni dia bertiba je, there is no sign, okay? Dia suddenly stop. So penting, that's why masa ni sangat penting untuk adanya medical personnel yang betul-betul berkelayakan di setengah kejohanan tu untuk melakukan CPR bagi menyelamatkan mangsa. Macam contohnya gambar di sebelah kiri saya ni, kita nampak di mana seorang atlet yang rebah ketiga satu kejohanan hoki tu dapat diselamatkan dengan dia punya intervention yang cepatlah. Okay, pantas cepat segera, kalau tidak dia memang panjang umur dia lah, satu tu memang dia panjang umur, tapi dengan management yang sesuai kita dapat mengurangkan kita dapat mengelakkan daripada mangsa. Okay, seterusnya, apa perlu anda buat sekiranya anda mengalami kecederaan atau sakit? Saya simple je. Okay, kita kadang-kadang perasan tak, kalau saya, okay, sekarang ni saya banyak duduk sebab saya banyak menelaah sekarang. So saya cuti belajar, so saya duduk terlalu lama, saya tak ada mekanisme saya ialah duduk terlalu lama. Perasan tak kita akan rasa sakit? Kita punya lower back, kita punya bahu. So apa saya buat? Saya manage dengan saya bangun, start dengan some activity, buat stretching, masalah tu selesai. Itu ialah disebabkan oleh prolonged sitting activity. So masa tu kita boleh manage sendiri. Tapi kalau dalam gambar yang bawah tu kita tahu ada mekanisme berlakunya kecederaan, okay? Perlu untuk terus berjumpa dengan pakar perubatan untuk mendapatkan rawatan. Itu selalu soalan yang sering ditanya pada saya lah. Dan juga walaupun sebagai tiada mekanisme, panggil red flag seperti berlakunya kebas di tangan, kebas di kaki, berlakunya macam tingling, current dekat tangan, itu semua adalah satu-satu tanda yang perlu untuk kita rujuk pakar untuk mendapatkan rawatan yang betul supaya kita boleh mendapatkan rawatan pemulihan lah dan rehat yang betul lah. Okay, alright. Saya just sentuh sikit. Ini teknik yang kita panggil toe taps. Okay, ini selalunya kita buat bila kita berlaku kecederaan kat padang ataupun bila you all main aktiviti ke semua tu. Kita ini untuk mangsa yang sedar lah. So selalunya kita boleh lihat kawasan yang observe, tengok dan peganglah. Kalau macam injet pada lutut, kita boleh tengok kat mana lah. Sebab kalau yang macam saya fisioterapi, kita by pegang tu kita tahu di mana kecederaan tu, apakah jenis kecederaan tu. And then selalunya saya bagi contoh untuk APS ni, kita nak tahu dia cedera tak cedera, boleh teruskan aktiviti ataupun tidak. Katakan saya injek saya punya siku, saya boleh bengkokkan secara aktif, saya boleh buat secara pasif, and also itu baru okey. And then baru kita boleh buatlah kalau macam mempunyai skill kemahiran macam fizio, boleh tengok apa masalah dia.
So kalau kita atlet tu boleh atau tak teruskan pertandingan ataupun latihan semasa itu, kalau you tak dapat benda ni, better you rest and get seek for treatment lah, buat rawatan lah. Rawatan yang dia boleh dibuat, okay. Basic rawatan yang semua orang pun tahu mengenai penggunaan RICE, okay. Kita perlu restkan bahagian yang kita injured, kita ice, kita compress and kita elevatekan. Ini adalah yang ni lah. But dalam kemajuan peningkatan kajian dapatan research evidence, dia baru berlaku perubahan dari segi RICE, PRICE, POLICE dan terbaru Peace and Love untuk orang yang lebih advance. Saya just nak menekankan yang RICE adalah basic asasnya dan RICE, PRICE and POLICE ni sebabnya tujuan berlakunya perubahan daripada masa ke masa mengikut kajian tu disebabkan dapatan kajian mendapati kalau kita optimalkan lagi movement tu dengan kadar segera mengikut kesesuaian kecederaan, fasa kecederaan, ia akan membolehkan proses recovery yang lebih baik. Itu sahaja. Okay. Alright. Kaedah penggunaan ICE semua orang pun tahu. Antara tu ialah yang gambar biru tu kita boleh letak dalam ice cube lah, dan yang bawah tu cuma saya nak tegaskan jangan bila kita guna macam plastik teh tarik kat kedai tu kan, kita perlu lapikkan dengan towel pada surface kawasan yang injured tu untuk mengelakkan ice burn. Okay? Letakkan ice ni selalunya kita bagi anggaran 15 ke 20 minit lah. Selalunya lah, sebabnya the larger the joint area boleh letak lebih lama, tapi susah nak dipanggil beri protokol yang senang kan, 15 hingga 20 minit. Okay? Jangan berikan ais pada some ada setengah orang dia sensitif ataupun allergic kepada ais, so memang tak boleh lah. Okay? And then jangan letak ais di atas bahagian yang luka. Okay? Jangan letak ais terus di atas permukaan kulit. Alright? Jangan letak ais di atas cedera atau kebas, kawasan kebas. Especially take note mereka yang mempunyai masalah saraf, back pain apa semua tu, dihilang deria sensori kepada kulit, selalunya bahaya meletak ais ataupun hot pack dia sebab bila tu dia tak sedar. Okay? And then, okay, soalan biasa. Bila nak guna ais? Bila nak guna panas? So selalunya agak sukar lah, tapi saya bagi di sini, ini hanyalah guideline. Kalau anda berjumpa pakar perubatan, dia akan sometimes treatment tu dia akan cepatkan lebih pada ni lah. Tapi untuk secara general hari ini, punya information, within 6 weeks of physical activity, apa-apa yang kecederaan lah kalau berlaku, nak within 6 weeks, selamat lah. Okay? Selepas daripada 6 minggu kita panggil kronik tu, kita boleh letak panas lah. Okay? Itu yang selalu saya ditanya lah. Okay? Sebabnya memang kalau paling kadang-kadang saya bagi guidance kalau rasa macam tempat tu acute injury, berdenyut-denyut kan, rasa macam sharp throbbing, itu antara yang sign yang kita perlu letak ais lah, bukan panas. Okay? Alright. But kronik, lama dan kita perlu letak menggunakan rawatan panas. Okay. Alright. Boleh ke urut? Itu saya memang ada banyak lah kat Malaysia ni, kita ada banyak fahaman mazhab dan berbeza-beza, tapi dari segi sport medicine we say no to massage. Okay, we definitely say no to massage atas beberapa sebab kita tak nak kawasan yang cedera tu menjadi cedera yang lebih teruk. Kalau lihat kat sini berlakunya ankle sprain, kita nampak kat situ by having selalunya macam ada macam biru kat bawah tu, kita suspect selalunya kadang-kadang ada kepatahan. That's why kita shiftkan dia kepada menggunakan boot macam ACAS tu untuk protect the area, and then at the same time gradually dia akan melalui proses rehab. Okay? Harap clear lah Alright. Recovery. Okay. Ini yang selalu saya share apa yang atlet banyak buat. Okay. Boleh diamalkan, boleh diguna pakai. Okay, tempoh terbaik selalunya kita as soon as possible, like within 24 hours. Okay, banyak cara recovery. Okay, water immersion, cold water immersion. Kita buat rendaman. Kalau nampak gambar yang belah kiri, yang kedua bawah tu, bagaimana rendaman ais tu dijalankan, yang dia buat paras pinggang. Okay, antara temperature 10 ke 15 darjah Celsius, dan juga dalam 10 ke 15 minit macam tu. Okay, and compression garment, compression garment tu antara yang belah kiri lah, yang tak nampak dekat kata recovery tu, ada banyak kan. Itu antara alat-alat yang boleh digunakan untuk mempercepatkan proses recovery. Okay. The most popular one recovery ialah massage, because massage shown to be most effective to reduce delayed onset muscle soreness, DOMS, and perceived fatigue. Okay. So evidence memang show massage is one of the good ni lah. So boleh kalau memang ni
Saya share sikit lah macam kalau saya dulu kan saya pergi saya pergi bercuti dekat Japan contohnya. Kita jalan banyak tau kat negara-negara ni. Kita tak menggunakan kalau kat Malaysia ni dekat pergi pakai kereta kan. Tapi kat luar tu kita sebab cuaca dia sejuk kita tak rasa ni, tapi kita akan rasa sakit soreness tu apabila kita balik kat bilik masa tu lah. So apa saya buat rendaman ais ni. Okey, untuk nak tahu selamat yang selalu saya advise lah secara ni sebab kita tak ada suhu untuk check temperature tu kan. So kalau you buat paras baldi tinggi ni ataupun paras cup tu 1/3 ais, 2/3 air. Itu yang selalu saya advise lah sebabnya kita tak ada alat yang untuk nak check temperature. So itu dipanggil cold water immersion. Okay, recovery fundamentals tadi beberapa dah jelaskan. Okay, sebenarnya tak perlu buat benda-benda lain. Tidur mencukupi, manage workload training, gradual leave semua, and makan yang mencukupi lah, berhasiat untuk recover. Itu key kepada recovery sebenarnya, dan recovery ni sangat dititik beratkan sebab kita nak elakkan berlakunya kecederaan. Okay, alright, how much activity do I need? Okay, ini yang kita tegaskan. Okay, WHO dah bagi guideline at least 150 minit per week, gabungan di antara moderate intensity aerobic activity dan juga muscle strengthening activity. So 2 kali seminggu. So dengan ilmu yang dapat hari ini, harap we all can start something lah, insya-Allah. Okay, alright. Okay, saya just share kat sini ada banyak benda popular worldwide fitness trend 2021 yang you all boleh ambil apa yang you rasa suka, but definitely buatlah sesuatu mengikut kemampuan gradually bagi mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. So it is okay to struggle, but it is not okay to give up on yourself, on your dreams. Okay, last perkongsian saya mengenai walking. Berjalan. Paling tak pun mulakan dengan berjalan. Sebab apa? Evidence show kalau kita berjalan, cara yang betul, cara yang evidence show, kita berjalan laju, yang kita masih lagi boleh bercakap tapi kita tak boleh menyanyi. Kita lakukan 3 ke 5 kali dalam tempoh 20 ke 40 minit, jadikan 150 minit seminggu. You try to do it 3 bulan. You akan nampak kepada reduce in you punya blood pressure. So itu antara yang benefit of walking lah. Dia easy, tak mahal, you boleh buat dengan family, is healthy. So I hope everyone can start with something and terapkan gaya hidup sihat dan try buat secara gradually and prevent from berlakunya kecederaan. Dengan itu terima kasih banyak-banyak. Hopefully ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Ini sedikit reference kalau nak rujuk mengenai some of kita punya cara recovery. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian yang disampaikan oleh Puan Faiza sebentar tadi. Okey, sebelum kita berakhir, ada beberapa soalan yang dikongsi oleh para peserta untuk dijawab oleh Puan Faiza. Okey, tak banyak pun. Okey, soalan pertama. Adakah dengan berurut atau bersenam boleh pulihkan kembali tendon yang cedera tanpa perlu buat suntikan ataupun pembedahan? Setiap acute injury ni dia akan mengalami proses rehabilitasi recovery. So dia akan lebih kurang 6 ke 8 minggu. Kalau kecederaan tu dia bergantung kepada severity kecederaan. Kalau dia grade 1, selalunya kita panggil grade 1 dia hanya macam tertarik ataupun dia just stretch sedikit je dia punya tu, dia boleh heal. Tapi kalau tendon, satu lagi tak beritahu, tendon ni dia poor in healing. Maksudnya poor in dia punya blood circulation, blood supply. So dia lambat recover. So the best is untuk nak menjelaskan kat sini sama ada dia boleh recover ke tak boleh recover ni, soalannya general, sama ada saya tak pasti severity kecederaan kepada tendon tu. The best is untuk berjumpa dengan pakar so that you dapat satu kepastian sama ada you punya kecederaan tu boleh recover, dan sama ada kalau boleh recover berapa lama you perlu rehat. Sebab masalahnya ialah tak recover sebab tak rehat. You keep on doing activity tapi dia tak akan recover. Tapi memang selalunya management tendon ni jumpa dengan pakar perubatan macam pakar sport medicine ke, fisioterapis untuk
lalui proses medical check dulu, berapa severity kecederaan tu, selalunya akan buat scan dan tengok, dan kalau perlu kita panggil konservatif ialah melalui rawatan fizioterapi ataupun perlu some invasive punya treatment. Itu bergantung kepada severity jenis-jenis kecederaan tu. How severe is the injury lah sebenarnya. Terima kasih, harap dapat menjawab. Kat sini apa-apa pun kita kena jumpa pakar dulu. Pakar akan lihat sejauh mana kecederaan tuan-tuan dan puan-puan. So baru dia boleh selesaikan dan dia akan mencari solution untuk memulihkan. Sebab bila kita sendiri kita assume dah baik tapi kita tak tahu. Sebabnya bila kita jumpa pakar ni dia akan ada regular check up, testing untuk tengok ansur maju dari segi kita punya pemulihan tu. Itu yang penting sebenarnya. Alright, harap dapat menjawab. Okey, soalan seterusnya. Kalau bersenam cedera tak apa, tapi bagaimana pula yang boleh menyebabkan pada kematian? Kebanyakannya berlaku kepada ahli-ahli sukan. So biasanya kena serangan jantung lah. So boleh bagi pandangan tentang ini? Pandangan saya dari segi sukan ni sebenarnya that's why pre-participation screening tu sangat penting. Kadang-kadang cardiac arrest ni memang kita tak boleh nak walaupun atlet tu dah menjalani satu medical check up pun dia still juga boleh berlaku. Tapi sekurang-kurangnya pre-participation screening tu dapat membantu untuk meminimumkan potensi ataupun kita nak avoid dulu, maknanya dia dah clear from dan dia selamat untuk menjalani latihan ataupun bertanding. Satu lagi mengenai kematian mengejut ni, that's why dalam organizing saya ingin menegaskanlah, kita nampak banyak macam Euro 2020, you tengok macam mana the full medical coverage lepas satu tournament tu memainkan peranan yang sangat penting, sebabnya bila ada a good medical coverage, pakar kat situ dia boleh membantu menyelamatkan nyawa. Sebab bila berlaku insiden macam ni, we never know walaupun kejohanan kecil ke, tapi itu the best lah. Dan the best is kalau semua orang boleh ada mempunyai knowledge mengenai CPR lah. Biasanya kalau macam yang terlibat dengan sukan, actively terlibat dengan sukan, saya suggest eloklah untuk pergi mendapatkan dipanggil advanced courses untuk CPR. Sebabnya satu hari mungkin kita memerlukannya, sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita seorang-seorang dia berada dengan casualty ataupun orang yang mengalami masalah tu, sekarang kita boleh membantulah. Sebabnya memang dan of course macam cases yang tu, kalau memang selamat dia akan menjalani balik kembali rawatan susulan berjumpa dengan kardiologis untuk mengenal pasti masalah. Tapi the best is pre-participation screening lah. Kena screen dulu kalau ada masalah. Sebab saya ingat lagi ada beberapa sukan, 2 kali lah dalam karier saya yang saya pernah tengok atlet tu dia fit, dia tak ada masalah apa semua, tapi melalui pre-participation screening tu dia kenal pasti ada masalah dari segi ECG reading tu, yang mana pakar perubatan kita referkan kepada kardiologis untuk tengok, kena pasti lebih advance lagi. Maksudnya kita mendalami lagi sebenarnya apa masalah dia. So baseline medical check up tu selalunya dapat kena pasti kalau ada ni lah, at least kurang-kurangnya kita tahu atlet ni mempunyai potensi untuk mengalami masalah-masalah seperti cardiac arrest ni. Okey. Soalan seterusnya Puan Faiza. Apakah rawatan yang boleh dilakukan jika ankle selalu terpelecok? Ada doktor bagi tahu pada peserta yang bertanya ni, which is dia perlu pakai guard ankle dan buat stretching tu lebih. Okey, apa pandangannya? Okey, ini ialah mengenai kita panggil chronic ankle instability. Chronic ankle instability ni maknanya kita punya ankle tu, kalau this is not ankle ni, tapi ligamen kita tu dah berkali-kali berlakunya injured. Okey. Dan yang paling banyak method lah sebenarnya untuk sebelum pergi kepada level yang lebih towards macam operation ke apa ke, tapi selalunya macam saya bagi contoh kebanyakan netballers memang ada masalah chronic ankle instability. So apa dia buat, kalau macam kita kata chronic ankle instability dia mengganggu performance so apa kita buat, kita selalunya pakai ankle guard, ankle taping waktu bermain. Sekiranya ianya boleh membantu, okey. Di samping tu memang akan ada susulan lah, setiap atlet tu dia ada rawatan kita panggil injury prevention. Untuk orang yang chronic ankle instability ni, sometimes dia present dengan pain, tapi bila certain activity lama dia akan rasa sakit. So itu selalunya akan ada macam injury prevention, keep on doing dia punya strengthening untuk dia punya calf muscle, dia punya tibialis anterior. So, tapi sekiranya semua management tu tak boleh buat,
memang kena jumpa dengan pakar selalu akan refer kepada orthopedic surgeon untuk the next opinion sama ada perlu atau tak perlu. Tapi management dia memang secara konservatif, lalu ini try rehabilitation. Saya pastilah kebanyakan orang yang mempunyai chronic ankle stability ini sebab daripada awalan injured tu tidak dimanage secara baik lah, yang menyebabkan kepada masalah kepada chronic ankle stability ni. So itu antara yang saya boleh terangkan lah. Okay. Okay, so mungkin yang ini yang terakhir. Okay, tenis elbow, berapa lama ambil masa untuk pulih? Oh, okay. Soalan berapa lama ambil masa untuk pulih sangat general. Acute injury, kalau memang bergantung kepada severity of injury, dia mengambil masa between, ada yang 6, kita bagi range yang selamatlah 6 hingga 8 minggu. Tapi 6 hingga 8 minggu tu, kadang-kadang orang selalu salah faham, 6 hingga 8 minggu tu duduk saja ke? Tak. 6 hingga 8 minggu tu proses rehab, buat semua tu, and then baru return. Tapi kita panggil acute healing bergantung kepada severity kecederaan tu. Itu antara jangka masa selamat lah. Saya ingin menegaskan sebab any tendonitis, patella tendonitis, tennis elbow, golfer's elbow ni, dia memang susah nak baik because of dia punya poor healing structure itself, devascularized ni. Sebab itu sebabnya dia perlukan good rehab lah untuk itu. Dan even kadang-kadang dia boleh jadi macam recurrent of injury. So 6 hingga 8 minggu untuk sesi rehab, dia panggil aktif, maksudnya jalani proses rehab and then gradually return mengikut aktiviti yang ni lah, dia perlu ada return to sport punya aktiviti. Dia tak boleh rest 100%, betul buat sikit-sikit je, betul terus nak main tenis, tak boleh lah. Maksudnya dalam proses rehab tu dah ada unsur maju towards aktiviti yang you nak buat, bergantung kepada spesifik sukan. Kalau tenis dia akan buat managing untuk tenis lah, tenis player macam tu. Okay. Alright, okay. So itu sahaja soalan-soalan yang boleh kita kongsikan bersama dengan para pendengar di FB Live Puspanita Kebangsaan pada hari ini. Terima kasih kepada Puan Faizah. Okay, terima kasih. Okey, dengan itu berakhirlah seminar kecergasan dan pengurusan berat badan pada kali ini. Terima kasih kepada Puspanita Kebangsaan atas penganjuran seminar pada hari ini. Terima kasih kepada Biro Sukan dan Rekreasi, para speaker yang dihormati serta semua ahli Puspanita yang sudi hadir secara menonton di FB Live Puspanita Kebangsaan. Sebelum kami mengakhiri seminar ini, bagi pihak penganjur ingin bersama-sama mengajak warga Puspanita di seluruh Malaysia untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan rakyat di samping amalan norma baharu serta mematuhi arahan-arahan Majlis Keselamatan Negara bagi memerangi wabak COVID-19. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin memohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan sepanjang mengendalikan seminar pada hari ini. Akhir kata, jalanilah kehidupan yang sihat demi memperolehi kesihatan yang baik sekaligus gaya hidup yang lebih sejahtera. Sayang diri kita. Saya Zanariah Muhammad, akhiri seminar kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.